Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik kali ini, murid-murid akan didedahkan dengan konsep bahagi sebagai perkongsian, konsep bahagi sebagai pengumpulan, konsep bahagi sebagai songsangan darab, konsep bahagi sebagai garis nombor dan konsep bahagi dalam bentuk tolak berulang. Okey, jadi sebelum tu kita kena tahu dulu macam mana nak menulis ayat matematik. Okey, ayat matematik untuk bahagi untuk bahagi ni kita mestilah bermula dengan jumlah objek, jumlah objek diikuti dengan simbol bahagi. Ini merupakan simbol bahagi. Okey, diikuti dengan bilangan objek dalam setiap kumpulan ataupun kita panggil ahli. Kemudian diikuti dengan simbol sama dengan dan kemudian bilangan kumpulan. Okey. Jadi apabila kita dah tahu dah cara nak menulis ayat matematik, kita boleh tengok konsep bahagi sebagai perkongsian. Okey. Jadi apakah konsep ini? Konsep ini kita nak berkongsi objek, kita nak berkongsi objek secara sama rata dengan kawan ataupun kumpulan. Jadi senang kata, matlamat utamanya adalah untuk mencari ahli. Jumlah ahli dalam satu kumpulan. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Kita tengok, bahagikan 32 batang pensel secara sama rata kepada 8 kumpulan. Maklumat yang diberi ialah jumlah dan juga kumpulan. Jadi kita kena agihkan satu persatu untuk setiap kumpulan. Cara yang pertama adalah ini untuk kumpulan 1, kita boleh buat macam ni. Kemudian ini untuk kumpulan 2, ini untuk kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7, kumpulan 8. Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, setelah kita dah mengagihkan, kita boleh tengok setiap kumpulan menerima berapa banyak pensel. Okey, cara nak check ni kita boleh tengok. Kumpulan 1 menerima 1, 2, 3 dan 4 batang pensel. Okey, sama juga dengan kumpulan 2. Kumpulan 2 pun ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita tahu bahawa dekat sini masing-masing setiap kumpulan menerima 4 batang pensel. Jadi macam mana nak menulis ayat matematik? Okey. Ini tadi yang pertama mestilah bermula dengan jumlah. Jadi jumlahnya kat sini ialah 32. Okey. Bahagi dengan 8. Okey, kenapa kita kena bahagi dengan kumpulan? Sebab dalam soalan ini maklumat yang diberi ialah jumlah dan kumpulan. Jadi sebab tu kita kena tulis 8 di sini, bukannya 4. Okey, jadi cara menulis yang tepat adalah 32 bahagi dengan 8 sama dengan 4. Okay, kita tengok pula konsep bahagi sebagai pengumpulan. Okay, matlamat utama untuk soalan ini, untuk konsep ini adalah untuk mencari set ataupun kumpulan yang sama banyak, ataupun sama besar daripada jumlah objek yang telah diberi. Okay, sebagai contoh, kita ada 12, kemudian kita nak dapatkan 4 ahli dalam satu longgok. Okay, jadi 4 ahli, kita tengok ini kumpulan 1, 2, kumpulan 1 akan dapat 4 biji buah. Kemudian kumpulan yang kedua akan dapat 1, 2, 3 dan 4 biji buah juga. Kemudian kita longgokkan yang ketiga, kita akan dapat 4 biji buah. Okay, jadi kita tahu bahawa kat sini kumpulan yang terbentuk adalah sebanyak 3 kumpulan. Jadi macam mana kita nak susun ayat matematik? Mestilah jumlah 12 bahagikan dengan 4. Sebab maklumat 4 diberi, 4 adalah ahli dan yang terakhir adalah 3. Okey, kita tengok konsep bahagi sebagai songsangan darab dan garis nombor. Okey, apa itu songsangan darab? Songsangan darab ni bermaksud kita menggunakan konsep darab untuk mencari jawapan pembahagian ini. Okey, sebagai contoh, ada 18 batang pen. Kita tahu bahawa 18 merupakan jumlah. Kemudian setiap bekas dimasukkan 6 batang pen, jadi 6. Jadi macam mana kita nak tahu berapakah jumlah dia? Kita boleh tukarkan dalam bentuk operasi darab, iaitu di mana 6 di sini, 18 di sini. Okey. Jadi kita tahu bahawa kumpulan darab dengan ahli sama dengan jumlah. Jadi berapa darab dengan 6 sama dengan 18? Jawapannya ialah 3. Jadi sama juga dekat sini 18 bahagikan 6 akan dapat 3. Untuk konsep garis nombor, kita tengok ini adalah garis nombor. Okey, dan ini adalah 18 bahagi 6. Jadi di sini kalau bahagi dia mesti bermula dengan jumlah yang paling besar, iaitu di sini.
Jadi dia akan terbalik. Kalau darab, dia akan ke depan. Okey. Sebaliknya untuk bahagi 18, untuk dapatkan 12 tolakkan dengan 6. Jumlahnya ialah 18. Okey, dan 6. 6 adalah ahli. Ahli di mana bilangan objek. Ahli ini merupakan bilangan objek yang sama banyak ataupun sama rata. Okey, jadi kita tahu bahawa setiap di sini, setiap kumpulan di sini dibahagikan secara sama rata, iaitu semuanya kena 6 dan 6. Jadi sebab tu 18 bahagi dengan 6 untuk dapatkan jumlah kumpulan. Jumlah kumpulan kita tengok kepada sini. Berapa kali kita gerakkan dia? Satu kali, ini mewakili satu kumpulan. Kemudian gerakkan sekali lagi, dua kumpulan. Dan gerakkan sekali lagi, kita akan dapat 3 kumpulan. Okay, jadi 18 bahagi dengan 6 sama dengan 3. Okey, untuk darab sama juga, berapa darab dengan 6 sama dengan 18. Jadi di hadapan ini adalah kalau darab bermula dengan kumpulan. Jadi kalau kumpulan kita gerakkan sahaja satu kali, dua kali, tiga kali. Okay, jadi ini mewakili satu kumpulan, dua kumpulan, tiga kumpulan. Okey. Konsep yang seterusnya ialah bahagi sebagai operasi tolak berulangan. Okey, di sini kita menggunakan operasi penolakan. Sebagai contoh, kita adalah Aminah ada 8 batang aiskrim. Kemudian dia berkongsi 2 batang aiskrim bersama Wendy dan John. Baki lagi diberi kepada Sylvie. Okey, jadi maksudnya di sini asalnya adalah ada 8 batang aiskrim. Kemudian Aminah berkongsi. Kalau berkongsi maksudnya Aminah turut mendapat 2 batang aiskrim. Jadi ini adalah Aminah, aiskrim Aminah. Bakinya 6. Okey, daripada 6 dia berkongsi bersama Wendy. Jadi ini adalah untuk Wendy. Tolakkan 2. Dapat 4. Okey, daripada 4, diberikan lagi 2 batang kepada John. John juga mendapat 2 batang. Kemudian baki lagi, ada baki 2, diberi kepada Sylvie. Maksudnya ini adalah untuk Sylvie. Jadi bakinya ialah sifar. Jadi ayat matematiknya di sini ialah jumlah 8 bahagi dengan 2 ahli, kerana setiap ahli dapat 2, setiap orang dapat 2. Jawapannya ialah 4. Dia tolak sebanyak berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali dan 4 kali. Sebagai soalan pengukuhan, kita ada 10. 10 merupakan jumlah. Kemudian ahlinya adalah 5. Jadi setiap kumpulan, ada berapa banyak kumpulan? Kita ada dalam 2 kumpulan di sini. Ini kumpulan pertama, ini kumpulan yang kedua. Jadi jawapannya ialah 2. Okey, untuk soalan yang seterusnya garis nombor. Okey, jadi jumlah mesti di hadapan. Di sini 4, 4 dan 4 sama banyak. Jadi dia akan jadi 4. Kemudian kita tengok pula kumpulan. Kumpulan maksudnya kita gerakkan berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka 16 bahagi dengan 4, jawapannya ialah 4. Okey. Soalan yang seterusnya. 45 merupakan jumlah. Jadi jumlahnya ialah 45. Kemudian ahlinya ialah 9. Okey. Jadi kumpulan adalah sebanyak berapa kali digerakkan? 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita tengok soalan yang melibatkan songsangan darab. Okay, di mana 40 bahagi dengan 5 dapat berapa. Jadi kita boleh tukarkan dalam bentuk berapa darab dengan 5 sama dengan 40. Jadi di sini kita tahu 8 darab 5 sama dengan 40. Iaitu sama juga 40 bahagikan dengan 5 akan dapat 8.